Saya ulang balik dan saya akan ulang di mana-mana. Sebuah kerajaan dari pintu belakang yang tidak mendapat mandat rakyat tidak mungkin stabil dan kekal. Apatah lagi jikalau kabinet yang menjalankan tugasan harian kerajaan tidak terbentuk atas satu wawasan dan visi yang jelas. Kerana saya ulang, mereka dibentuk atas kepentingan dan jawatan kabinet itu diagih atas keperluan itu saja. Jadi bayangkan bagaimana mereka nak berjalan, bagaimana mereka nak selesai isu COVID-19 hari ini yang menjadi epidemik dunia. Bagaimana mereka nak selesaikan. Baru ni kita seronok, oh harga minyak depan naik dua hari harga minyak turun. Wahai harga minyak dunia turun, kita lengkok. Apalah, masa kita buat budget 2020, kita pendapatan negara daripada petrol atau pendapatan negara daripada minyak ni, minyak mentah ni, kita letak pada kita waktu tu harga minyak 70 hingga 100 US, kita letak $50. Pasal kalau jadi apa-apa, kita masih ada dalam apa kita kata gap yang kita masih boleh urus lagi. Tapi hari ini harga minyak satu barrel ialah 30. Okay. Maknanya apa? Pendapatan kita sudah terjejas. Bagaimana kita nak beli barang dengan pendapatan yang sudah terjejas? Yang kita buat waktu tu 50, tapi hari ini 30. Waktu itu kita buat tak ada COVID-19 lagi. Sekarang dengan COVID-19, pengangkutan lumpuh. Bila pengangkutan lumpuh, permintaan harga minyak turun, maka minyak harga turun. Malaysia terjejas dengan kita, pendapatan kita ialah daripada minyak. Macam mana nak selesai ni? Kalau kabinet itu tidak terbentuk atas satu kejelasan, tapi mereka duk berbalah, aku patut dapat lebih, aku patut dapat sikit, sedangkan negara berada dalam keadaan yang cukup kawan. Yang ketiga, negara kita ini terbina di atas sebuah masyarakat yang majmuk, berbagai kaum, berbagai bangsa, dan kita terima itu sejak dari asas negara ini terbentuk sampailah hari ini, dan itulah kita kata ciri Malaysia. Tapi hari ini dengan peningkatan kepada suara-suara hanya Melayu saja, maka apa akan jadi pada keseimbangan kaum yang selama ini menjadi ciri utama kita bangga sebagai rakyat Malaysia? Keseimbangan ini apabila lari, dia akan menyebabkan berbagai isu yang mana tidak ada satu stability dalam kita membina keharmonian di kalangan ras dan kaum serta agama dalam negara ini. Bayangkan macam mana kabinet nak selesai benda ini, sedangkan yang jaga Islam terpaksa ambil daripada kerajaan pintu belakang yang kita telah bina dari awal. Untuk selesai masalah ini, kita perkenalkan Islam rahmah, Islam rahmatan lil alamin. Hari ini yang ada apa dia nak bawa? Kemudian perpaduan. Kita dah bina dah konsep perpaduan Malaysia baru. Tapi hari ini dengan berlakunya suara-suara yang dulunya yang Ustaz Fadil yang berbahagia sebut tadi, kita tak bela Islam, kita ini hina Islam, kita ini apa penyokong LGBT dan sebagainya. Hari ini macam mana mereka nak selesai masalah-masalah itu kalau mereka hanya datang sebagai satu, orang kata kerajaan ambil kesempatan, bukan kerajaan yang sudah ada satu minda macam mana nak selesai isu-isu yang ada semua ini. Maka soalan dia, kerajaan ini bagi saya tidak mampu bertahan dengan realiti yang dia terpaksa hadapi, sebab awalnya paling utama orang Arab kaedah mengatakan ma la yasluh awwaluhu la yasluhu akhiruhu. Barang apa yang awalnya tak betul, ujungnya pun jadi tak betul, dan sepanjang proses itu pun jadi tak betul. Yang jadi masalah apa? Hanya kerana
Pengkhianatan yang berlaku ini kepada 2-3 ketak manusia, tapi mangsanya ialah mandat rakyat. Oleh itu, kami masih setia dengan mandat ini. Sebab itulah kita adakan program yang sepatutnya malam ini kita ada program perhimpunan besar, tetapi oleh kerana kita menghormati isu COVID-19 supaya kita menjaga maslahat yang lebih besar pada kepentingan kita nak cerita kepada orang ramai, maka kita ambil kesempatan FB Live hari ini yang kita nak cerita kepada rakyat apa sebenarnya realiti yang berlaku. Yang kedua, semua kita tahu sepatutnya kami bersidang pada 9 hari bulan Mac. Surat yang telah pun dikeluarkan lebih awal, tetapi ditangguh kepada 18 Mei. Ni pun saya duk pening lagi pengurusi. Saya duk pening. Saya yang jadi kerajaan, hari saya nak kena tanya dekat saya pada 19 hari bulan 18 ni apa yang saya telah buat. Pasal saya dah jadi pembangkang. Pembangkang kena tanya. Jadi saya tanya saya. Kalau buat pentadbiran Islam, saya tanya saya, macam manakah perkembangan rahmatan lil alamin? Tapi yang syok jawab bukan saya. Orang lain ya jawab. Saya akan tanya, setelah 2018 tabung haji telah pun dipulihkan. Maka saya ingin tahu bagaimana keadaan tabung haji setelah dipulihkan pada hujung tahun 2019. Saya tanya saya tu sebenarnya. Saya tanya saya tu sebab saya yang buat kerja tu dulu. Saya yang buat ni semua. Tapi yang jawab nanti siapa? Orang lain. Saya tak boleh fikir. Samalah ekonomi, kewangan contohnya. Package budget 2020 contohnya. Ada menyebut tentang macam mana kita nak berhadapan dengan pengangguran. Jadi Menteri Kewangan akan tanya pada diri dia sendiri, tapi dijawab oleh Menteri Kewangan yang lain. Bayangkan, ini akan jadi parlimen yang paling kelakar di dunia. Saya tanya pada diri saya, tetapi dijawab oleh orang lain. Dan saya akan buat soalan tambahan daripada saya, yang orang lain akan jawab soalan tambahan saya, yang soalan itu sebenarnya saya yang kena jawab. Jadi sahabat, bayangkan 9 Mac heret sampai 18 Mei, dan pada itu kita tak boleh bayang macam mana keadaan. Dan sebab itu kita menyatakan bahawa salah satu daripada cara untuk kita menguji sama ada benar-benar kerajaan pintu belakang ini dapat bertahan ialah dengan kita membuat undi tidak percaya di parlimen. Dan yang ketiga, masa depan ataupun way forward bagi kami ialah menerangkan kepada rakyat dan menceritakan apa yang berlaku secara berterusan dengan harapan apa saja kemungkinan yang berlaku, termasuklah pilihan raya yang lebih awal, akan kita sentiasa bersedia. Sebab tuan-tuan kena ingat, orang yang sama dirampas hak dia adalah orang yang sama yang akan mengundi PRU 15 menteri. Dan kita terpaksa menerangkan kepada mereka yang menggagalkan cita-cita kamu setelah anda memberikan kami mandat itu bukan Pakatan Harapan, tapi ialah Perikatan Nasional. Jadi insya-Allah kita akan konsisten. Kita tak akan main isu-isu perkauman, Ustaz. Isu-isu agama sempit kita tidak akan menjadi bahan seperti mereka menjadi bahan untuk jadi kerajaan hari ini. Kita akan terus pegang kepada prinsip demokrasi, prinsip asas undang-undang ataupun rule of law, dan prinsip Islam yang rahmatan lil alamin, yang memberi kebahagiaan dan kesejahteraan untuk semua manusia dan berbagai kaum dalam negara ini. InsyaAllah saya yakin rakyat akan memahami hasrat ini dan mengembalikan semula mandat ini kepada kita, insyaAllah. Cuma sedikit Datuk Seri, adakah PH masih lagi dengan tun isu itu sedikit atau bagaimana situasi semasa dia? Itu dari segi situasi semasa, kita sedia maklum bersatu ada dua fraksi hari ini, fraksi Mahyudin, kelompok atau pecahan Mahyudin, dan fraksi Tun. Sehingga saat ini kita berurusan untuk melihat sejauh manakah pihak fraksi Tun ini masih bertahan dengan apa yang dia
bersama kita telah jayakan dalam pilihan raya umum yang lalu, dan kita yakin fraksi TUN ini akan bersama dengan kita. Tapi apapun, yang lebih utama ialah Pakatan Harapan yang merupakan teras DAP Amanah PKR akan terus berjalan dengan cita-cita yang telah mereka bawa sejak daripada reformasi tahun 1999 lagi.